Okay, saya just nak recall kita punya kelas pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berkongsikan pada malam ini ialah Google My Business. Kita akan kongsikan kenapa kita kena ada Google My Business, ataupun lebih tepatnya lagi kita nak listing perniagaan kita dalam Google, dan macam mana Google My Business ni berperanan dan membantu tuan-tuan dalam meningkatkan lagi sales dan juga capaian kepada customer. Dan yang ketiganya, Google My Business ini juga, kalau tuan-tuan nak lebih advance lagi, dia sebenarnya lebih luas. Dia sehinggakan tuan-tuan boleh tingkatkan pencarian perniagaan tuan-tuan tu melalui SEO, ataupun dia panggil apa nama, SEO, Search Engine Optimization. Itu yang cara percuma lah, ataupun kalau nak yang berbayar itu melalui advertisement. Okay, Google Ads dia panggil SEM, Search Engine Marketing. So dia sangat mudah lah, dan dia sebenarnya sangat membantu. Saya sendiri bila menggunakan selain daripada Facebook, menggunakan Google My Business ni pun memang sangat-sangat membantu. Lagi-lagi kalau kita ada kedai dan sebagainya. Okay tuan-tuan, sebelum saya terlupa nanti, jangan lupa isikan kehadiran anda dalam ruang komen. So sound, okay. So far suara saya clear lah. Harap suara saya clear. Puan Fudia, tak apa, kita baru saja bermula puan. Okey, terus saya kongsikan kepada sesi kita pada malam ini. Okey. So Google My Business. Siapa yang pernah dengar berkenaan Google My Business ni, ataupun baru pertama kali nak dengar Google My Business? Ada siapa? Siapa first time nak tahu pasal Google My Business? Cuba saya nak tengok dulu dia punya buat survey, short survey pada anda semua yang ada pada malam ni. Cuba try komen, tengok. Okay, dia Google My Business ni dia sebenarnya ada skala dia lah, skala mudah, sebenarnya mudah lah. Okay, lepas tu nanti nak lebih advance pun dia ada juga cara advance dia. Cuma malam ni insyaAllah saya akan kongsikan dua. Satu, listingkan perniagaan anda. Kedua, macam mana nak buat website daripada Google Business. So Puan Masita kata dia first time. Okay, so okay, good. Jadi kalau semua dah pernah dengar, maka tak perlu lah kot saya nak kongsikan berkenaan Google My Business ni. Tapi jika ada orang yang baru first time dengar, maka sangat-sangat sesuai untuk kita kongsikan. So kalau kata kawan-kawan dah ada yang tahu mengenai Google My Business, tak apa, ini kiranya seperti anda punya anda punya refresh lah. Okay, sesi ulang kaji. Okay, next. So Google My Business. So pertama sekali, apa dia Google My Business? Tuan-tuan kena tanya apa dia Google My Business ni dan macam mana dia akan berperanan. So Google My Business ni ialah Google. Google tu seperti kita biasalah, kita nak Google, kita nak cari lah. Itu sebab nama dia Google. Kita pakai macam kita Google kan. Okay, so daftar dia adalah untuk kita daftarkan perniagaan kita. Okay, kita daftar. Sekarang ni tuan-tuan dah berniaga. Tuan-tuan ada Facebook, okay, ada Instagram dan sebagainya, ada WhatsApp. Tapi bila orang nak cari perniagaan tuan-tuan, dia tak jumpa perniagaan tu kerana tuan-tuan tak daftarkan perniagaan tu dalam Google. So bila tuan-tuan daftarkan perniagaan dalam Google, maka dia akan meningkatkan kebolehcarian perniagaan tuan-tuan tadi dalam Google. So bila orang search berkaitan perniagaan tuan-tuan atau nama tuan-tuan, maka dia akan meningkatkan peluang untuk dihalakan kepada perniagaan tuan-tuan nanti. Itu pentingnya Google My Business. Okay. So yang keduanya, okay, Google My Business juga penting dan baiknya ialah untuk pencarian produk atau perkhidmatan anda. Jadi sekiranya tuan-tuan berhasrat untuk memanfaatkan Google My Business ni, okay, maka tuan-tuan kena sesuaikan copywriting ataupun penulisan tuan-tuan tu, orang kata yang viral ataupun famous ataupun yang menjadi trending untuk mereka cari. Itu yang pentingnya. Jadi bila tuan-tuan punya perniagaan ni dah didaftarkan dalam Google My Business, maka Google ni akan membuatkan pencarian itu menghala kepada tuan-tuan punya website, FB dan sebagainya. Sebab tu bagusnya jika kita ada Google My Business. Okay, next. Yang ketiga. So dia juga, Google My Business juga tujuannya adalah untuk mendaftarkan
lokasi perniagaan tuan-tuan. So contohlah kalau tuan-tuan berniaga di Kuala Lumpur. So dekat Kuala Lumpur tu mungkin dekat Sentul. So dekat Sentul tu spesifiknya dekat mana? UTC Sentul. So sekiranya tuan ada mereka yang mencari, katalah macam saya, salah satu ialah 1XOX. So dia akan cari 1XOX. So dia akan terus naik nama kita tu atau bisnes kita tu dalam top 10 dalam senarai pencarian. Inilah kemudahan yang Google boleh tawarkan kepada kita. Sebab apa kita kena letakkan company kita, perniagaan kita ni dalam top 10 sekiranya boleh. Ada sebab dia. Okay. Dan yang keempatnya juga, di sinilah juga akan menjadi capaian. Okay. Customer akan tengok di mana saja kita punya perkhidmatan ni disediakan. Okay. Selain mungkin kita duduk di Kuala Lumpur, tapi kita juga boleh serve perniagaan kita ni sampai ke Johor, sampai ke Kelantan dan sebagainya. Di situ, bila dibuka tuan-tuan punya profile dalam Google My Business ni, maka ataupun Google Listing, maka dia akan nampak, walaupun dia duduk KL, tapi dia boleh post sampai ke Sabah, Johor, even sampai ke luar negara. Ini pentingnya bila perkhidmatan ini didaftarkan dalam Google My Business. Okay. So, terus, okay. So, siapa yang biasanya nak meng-Google ni? Tu tuan-tuan kena tanya. Di sini tuan-tuan kena tanya, apa beza Google dan apa beza juga kepada Facebook. Kita dah belajar Facebook pada minggu lepas, cuma pada hari ini kita akan belajar Google. Okay, so tuan-tuan kena faham apa beza antara Google dan juga Facebook. Okay, sebelum tu saya bagi contoh lah untuk memudahkan anda. Saya bagi contoh, okay, kenapa pentingnya Google My Business. Okay, contoh ya. Okay, satunya ialah saya kongsikanlah terus Google. Okay, tuan-tuan pergi ke Google. Nampak ke sharing tu? Oh, tak nampak share. Saya tak tunjukkan share screen. Okay. Okay, tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan nak tahu bahawa perniagaan tuan-tuan atau perkhidmatan tuan-tuan ni dicari atau ada orang mencari, ataupun tuan-tuan nak tahu perniagaan apa yang sedang trending pada ketika ini, ataupun tuan-tuan nak tahu apa keywords yang sesuai untuk tuan-tuan letak dalam perniagaan tuan-tuan ataupun dalam copywriting. So, tuan-tuan pergi ke Google, okay, Google Trends. Okay. Siapa first time nak buka Google Trend ni? Ada window yang tak close. Nur Abiyah Salam. Terhalang dengan Zoom notification. Salam. Macam mana tu Puan Abirah? Saya tak berapa dapat. Ada window yang tak close, terhalang dengan Zoom noti. Mungkin menjawab pada Puan Liza kot ya. Puan Nur Abirah, ke ada something yang saya terhalang ke sini? Puan, kalau bisnes online address, boleh tak letak alamat rumah? Boleh Puan, boleh. Okay. So, okay, saya teruskan. Okay, kita nak berniaga ni, kita nak tahu apa bisnes yang trend, ataupun apa keywords yang trending, ataupun apa yang sedang dicari oleh pelanggan atau customer. Jadi, dalam Google Trend ni, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, pencarian-pencarian yang trending lah atau yang famous pada ketika ini. Jadi di sinilah sebagai panduan tuan-tuan apabila nak membuat perniagaan ataupun tuan-tuan nak membuat copywriting. Okey, sebagai contoh saya bagi satu contoh yang sangat mudah. Contohlah kita buat kelas. Okey, contohlah tuan-tuan. Contoh saya punya ni lah XOX contohnya. XOX. Ini yang mudah sebab berkaitan dengan saya. Okay, so kalau tengok pada XOX ni, kita tukar, di sini pastikan tukar Malaysia lah. Okay, alamat ni pastikan tukar Malaysia sebelah kiri ni. Okay, jadi tadi dah Malaysia, kita type Malaysia. Okay, pastikan kita nak cari dekat Malaysia. Kalau tuan-tuan nak berniaga luar negara, tu cari negara yang tuan-tuan pergi. So, kalau tengok di sini, pada paparan ni akan nampak fast interest over time. Maksudnya dalam 12 bulan yang sudah lah ni. Ataupun ini bulan 2021, September 2020. So, maksudnya dalam masa 12 bulan yang lepas. So, ini adalah pencarian kepada XOX. Okay. Kalau tengok pada angka ni, dia akan tulis di situ ada 100. Lepas tu di bawah ni, berapa? 63. Tengok pada data-data ni ada 70. Apa maksud data ni? So, data ni, kalau tuan-tuan perasan dia 175-50 ni, dia kali dengan 1,000. So, kalau 100 ni kali dengan 1,000, maksudnya pencarian tu adalah sebanyak 100,000 pencarian pada bulan September tahun 2020. Okey, pada bulan Ogos sekarang ni,
pencarian tu berkurang lah. Okey, 50,000 ke bawah, ataupun 36,000, tepatnya 36,000. Tapi kalau dekat sini, kalau tengok pada bulan 4 ni, bulan 5, Mei 5 ni, pencarian dia naik. Pasal apa pencarian dia naik pada masa ni? Ini kalau kita biasa buat analisis perniagaan, maka kita akan dapat jawapannya. Okey, kerana pada musim ini PKP sedang dijalankan. So bila PKP dijalankan, maka pendaftaran pun akan meningkat kerana kita mula masuk gua. Kita mula dikuarantinkan 2 minggu ataupun 4 minggu ataupun mungkin tak tahu lagi lah sampai sekarang PKP kan. Jadi ini adalah trend perniagaan yang kita boleh baca. Jadi pada masa ni lah pentingnya untuk kita aturkan strategi perniagaan kita. Okey. So ini adalah XOX. Dia ada juga satu lagi 1XOX. Jadi kita nak compare. So kita tambah lagi satu 1XOX. Kita tengok pencarian. Okey. So bila kita membuat perniagaan, dekat sini saja kita dah nampak. Yang biru ni ialah XOX, yang merah ni ialah 1XOX. So macam saya ni, kita orang ni lebih kurang dalam under kategori 1XOX. Jadi kalau dekat sini tuan-tuan nampak, okey, antara XOX dengan 1XOX, pencarian XOX tu lebih tinggi. Jadi apa maksud dia? So maksud dia, bila tuan-tuan menggunakan copywriting ataupun identity, maka lebih relevannya tuan-tuan gunakan XOX sahaja. Tak perlulah tuan-tuan nak type 1XOX, 1XOX. Sebab nak sebut pun panjang. Contoh, kan? Jadi, ini adalah panduan. Bagaimana tuan-tuan nak buat copywriting ataupun tuan-tuan nak baca market-market semasa. Contohlah mungkin tuan-tuan nak mulakan perkhidmatan telco. Tengok telco ni compare dengan telco lain contohnya. Okey. Satu. Ni baru satu ni contohnya. Okey, contoh yang lain. Ni saya remove. Okey, contohnya siapa? Siapa nak bagi contoh ni? Cuba. Kita nak cari apa? Bagi 1, 2. Okey, contoh yang lain. Okey, contoh kita type KEK, kek. Okey, kalau kita type kek, kita nak jual kek ni. Okey, kita tengok. So, pencarian kek dalam 12 bulan yang lalu sangat-sangat memberangsangkan kerana pencariannya lebih kurang 50,000 ke atas setiap bulan. Tuan-tuan perasan tak? So, ini mungkin salah satunya mungkin Mamasab. Ada banyak lagi lah kek yang saya tahu sekarang ni Mamasab lah. Dia dah ada kerjasama dengan Ion. Okey, contohnya. Jadi, ini adalah trending. Ni pada bulan ni, pada Jun ni, kenapa? Jadi, dia ada satu tempoh tu, saya ingat dia ada kerjasama dengan Ion. Maka searching dia pun akan meningkat. Jadi, di sini antara bisnes yang tuan-tuan boleh galakkan. Dan kita boleh tengok juga negeri mana. Negeri mana yang trending tengah mencari kek ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat bawah tu interest by sub-region. So dekat sini kalau tuan-tuan perasan, dekat area Terengganu, okay, dekat area Kelantan. Kelantan, Terengganu mungkin sebab suka mani-mani. Jadi mungkin di situlah search-nya lebih tinggi. Dan juga seterusnya, Perlis pun, Perlis negeri yang kecil pun, searching engine dia kat sana ialah sekitar 96,000. Sangat tinggi. Okey, dekat Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Okey, 57,000 saja. Jadi ini panduan pada tuan-tuan lah. Sebab itu kenapa pentingnya Google My Business. Okey, ini kalau kita buat kek. Dan kita juga kena comparekan juga ayatnya kalau kita type C-A-K-E. Kek. Ada beza. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okey. So, kalau tuan-tuan nampak kat sini, spelling C-A-K-E itu lebih tinggi pencariannya berbanding dengan K-E-K. Kek, bahasa Melayu tadi. Dia punya spelling. Dan kita tengok trending dia dekat mana. Okey. So, trending pencarian ni banyak dekat area Kuala Lumpur lah. Selangor Kuala Lumpur, Penang. So, ini seperti tuan-tuan faham lah. Ini kawasan-kawasan bandar, maka dia lebih banyaknya menggunakan orang kata spelling tu orang-orang bahasa orang putih lah mungkinnya. Jadi tuan-tuan kena sesuaikan copywriting tuan-tuan tadi, okey, sesuaikan dengan lokasi-lokasi berkaitan. Dekat kek Selangor saja orang cari CAKE 67% berbanding dengan KEK. Ini beza. So, apa kek yang mereka cari tu? Tuan-tuan turun ke bawah lagi. Tengok dia. Ada banyak. Kek frozen Elsa, resepi kek pisang bakar, contohnya kan. Jadi inilah antara benda-benda yang mereka sedang cari. Sebahagiannya daripada itulah.
Okay, salah satu yang meningkat tu mungkin betul lah Mooncake Festival. Sebab tu dia meningkat dekat Selangor, Sabah, Sarawak dan juga Penang. Mooncake Festival. Okay. So ini contoh saya, sebenarnya panjang lagi lah contoh ni. Cuma saya takut kita ambil masa yang panjang. Cuma saya bagi panduan pada kawan-kawan lah untuk bagaimana kita nak tengok apa perniagaan yang sedang trending contohnya. Satu saya bagi contoh lah. Satu lagi kita bagi tudung. Kita nak berniaga tudung. Contohnya tuan-tuan nak berniaga tudung, TUDUNG. Okay, tuan-tuan nak comparekan. Sekarang ni tuan-tuan nak buat berniaga. Contohnya kan, tudung dengan baju. Katalah tuan-tuan satu lagi tudung, satu lagi telekung. Telekung, contoh. Okay. Tengok perbezaan dia. Nampak? Tudung of course lebih tinggi lah daripada telekung. Ini perbezaan. Okay. Satu lagi, mungkin produknya sama. Okay. Katalah kita nak membuatkan, kita nak menganjurkan bengkel ataupun kelas Shopee. Okay. Kelas Shopee. Kita tengok. Okay, kelas Shopee ni contoh dia. Kita comparekan dengan Shopee juga, tapi kita tukar kepada seminar Shopee. Okay, tengok mana pencarian yang lebih tinggi. Seminar Shopee tak ada. Ke spelling saya salah. Okay. Okay, kalau tak ada ni maksudnya dia punya carian tu belum trending lagi. Itu maksud dia. Okay. Jadi yang trending ni biasanya ialah pencarian yang contoh saya bagi lah. Contoh saya bagi yang trending. Okay. Contohlah dia biasanya kalau nama kita contoh Hardy. Okay, kita cari Hardy. Contohlah Mr. Boy Hardy. Contoh. Kita tengok ada keluar tak nama. So maksudnya dia tak trending. Tapi kalau kita type Jeff Hardy. Okay, Jeff Hardy ni kenal lah. Dia ni ialah apa nama WWF Gusti. Nampak? So maksudnya dia punya nama tu dah trending. Maksudnya pencarian dia tu melebihi daripada 20,000 ke atas lah. Search engine dia tu tinggi. Jadi dia akan jadi trending. Jadi kalau setakat search ini macam saya ni of course tak orang kenal lah. Sebabnya yang kenal saya pun mungkin dalam 1,000 orang saja contohnya. Kawan-kawan, family kan. Okay, Boy Hardy tengok. Pun tak ada. Okay, ini contoh. Okay, jadi maksudnya Google Trending ni kita gunakan sebagai apa? Panduan untuk kita nak tengok apa perniagaan atau isu semasa yang trending. Jadi apa keywords yang sesuai kita boleh gunakan apabila kita nak buat copywriting ataupun Google Business. Ni kat Google lah kan, Puan Hanira. Yes. Oh, Shopee tadi spelling dia silap. Allahu Akbar. Okay, SHOPEE, Shopee. Okay, betul. Kelas SHOPEE. Okay. Kelas Shopee tak banyak. Shopee ada banyak orang cari. Okay. Tu contoh Okay, so kita continue pada kita punya sesi. Okay, next. So far dapat ada tuan-tuan perkongsian ringkas sajalah sebab kita pun belajar basic dulu. Jadi ini pengenalan kepada Google My Business supaya tuan-tuan nanti akan dapat apa yang tuan-tuan boleh manfaatkan daripada Google My Business. Kita terus continue. So Google, kenapa orang Google? Tuan-tuan akan tanya, kenapa orang Google? Okay. So terima kasih Tuan Wan dapat. Puan Marsita pun dapat. Okay. Kenapa orang meng-Google? Sebab satu, biasanya mereka ni ialah mereka yang sebenarnya dah ada informasi, dah ada maklumat-maklumat tertentu berkenaan dengan perkhidmatan ataupun produk kita, ataupun mereka ingin mencari sesuatu. Sebab itulah mereka akan menggunakan Google. Jaranglah kalau kita nak menggunakan Facebook untuk cari sesuatu. Biasanya kita akan terus Google. Biasanya lah kita nak pandai masak. Katalah masakan Kelantan. Dan kita akan Google. Jarang kita akan
menggunakan Facebook, masakan Kelantan. Melainkan kita tahu grup berkaitan. Tapi biasanya kita nak cepat. So, kita akan Google terus. Masakan Kelantan. Kita bila type saja, dia akan terus keluar apa saja berkaitan masakan Kelantan. Sebab itu orang meng-Google. Okay, yang kedua, so mereka meng-Google ni juga kerana mereka ingin membuat pertanyaan. Maksud pertanyaan tu dia bukan tanya kita. Kalau kita, okay, kalau saya pun sama, cuma first time juga kalau nak buat ni confirm blur-blur. Okay, tak apa. Ini sebab tu saya tak tunjuk detail. Kalau tunjuk detail dia lebih advance lah maksudnya. Okay. So Google yang kedua, kita akan buat pertanyaan. Kalau di Facebook tu biasa kita update status. Ada siapa tahu tak di mana makanan best? Dia type macam tu. Lepas tu nanti kita tunggulah kawan kita komen. Komen mungkin sejam, 2 jam ataupun cepat lah. Kalau kita famous cepat dah dapat komennya kan contohnya. Tapi kalau dekat Google, kita type saja di mana makanan best. Dia akan terus keluar senarai lokasi top trending makanan-makanan yang best. Pertama, dia akan bagi tempat lokasi yang paling dekat dengan dia. Yang kedua, dia akan bagi top 10 best makanan di sekitar Kuala Lumpur. Lepas tu, tempat 10 terbaik makanan yang trending di Kuala Lumpur. Sebab tu, bila orang Google, dia akan banyak dapat jawapan. Sebab tu, kita akan tanya dalam Google, kita akan terus dapat 10 jawapan. Lebih daripada apa lagi. Tinggal lagi kita membuat perbandingan yang berkaitan. Tapi sekiranya kita gunakan Facebook, kita lebih kepada dia akan bawa kita pergi ke page-page tertentu atau grup-grup tertentu. Tapi masih lagi tak memberi, orang kata tak memberi kepuasan untuk kita membuat keputusan. Sebab itu kenapa mereka suka pergi ke Google. Okay. So yang ketiga, kita suka pergi ke Google ni juga kerana kita ingin membuat perbandingan. Okay. Contohlah. Okay, contoh macam saya bagi SIM card XOX lah, mudah senang. Okay. Contohlah kita ada tahu plan XOX. Jadi kalau kita buat perbandingan, jarang sangat kita akan buka Facebook telco lain dalam Facebook. Contohlah Celcom, Digi, Maxis. Kita jarang akan buka kerana kita nak cari maklumat tu sukar. Kerana dekat situ mereka untuk update status info terkini atau aktiviti. Jadi ke mana kita akan pergi? Kita akan pergi Google. So dekat Google tu lah nanti akan keluar sama ada website telco berkaitan ataupun perkongsian pengalaman daripada blogger tertentu. Sebab itulah penting dan bagusnya orang akan membuat Google ni tadi. Okay. Seterusnya, orang suka Google ni adalah mereka ingin membuat pengesahan. Pengesahan dari segi apa? Ada banyak. Okay. Yang paling mudah. Contoh yang paling mudah ialah apabila kita dapat satu-satu maklumat tertentu. Contohlah berkenaan XOX juga lah balik. Okay. Apa yang kita akan buat? Kita akan type XOX, pelan paling murah XOX contohnya. Dan kita akan dapat senarai maklumat berkenaan dengan pelan termurah XOX. Lepas tu dia pun akan ada jugalah lain. Pelan murah, Celcom, pelan murah, Digi dan sebagainya. So, tujuan kita nak buat pengesahan tu supaya kita, ini kalau orang yang pembeli yang realistik lah, biasanya dia akan tak ikut emosi, dia akan ikut fakta. So dia akan cari maklumat-maklumat berkaitan. So pertama, pelan yang sesuai untuk dia pakai. Yang kedua, yang kedua ialah harga, murah ke tidak. Itu biasa orang akan tanya. Biasanya, dan satu lagi, masa awal-awal saya buat XOX ni pun, saya akan terfikir, takkan ialah kredit 28 bulan. Maka saya pun type XOX 28 bulan. Itu masa ni pengalaman saya sendiri. 28 bulan. Dan keluarlah maklumat berkaitan 28 bulan. Lepas tu saya type lagi. Masa awal-awal tu sebab company baru dengar. Tak pernah dengar orang kata masa tu. First time dengar pun daripada ayah mertua. Maka saya type lagi satu XOX tipu. Tu biasa macam tu lah. Saya selalu akan tengok XOX tipu, XOX penipu. Saya cari buka. Nak cari maklumat yang berkaitan, yang meragukan kita. Jadi supaya kita ni kena jadi pengguna bijak. Jadi apa yang kita buat, kita Google lah dulu. Kita dapatkan maklumat yang berkaitan. So bila saya dah Google, saya dapatkan maklumat berkaitan, fakta-fakta yang sesuai, maka saya buat perbandingan dan pertimbangannya, akhirnya saya pun gunalah XOX. Ni kenapa kita menggunakan Google lah. So akhirnya siapa yang pergi ke Google ni,
Okey, mereka ni juga yang sedang membuat pertimbangan untuk membeli. Daripada 4 poin yang di atas tadilah. Jaranglah sangat kalau dia nak membeli dia akan pergi ke Facebook, melainkan dia nampak maklumat tertentu dalam Facebook. Tapi sekiranya dia dah buat pembelian, maka dia akan gunakan Google untuk search. Di sinilah pentingnya tuan-tuan, untuk tuan-tuan daftarkan perniagaan anda dalam Google listing. Sekiranya tak didaftarkan, maka Google tak dapat nak carikan bagi pihak tuan-tuan apa maklumat yang boleh disampaikan kepada prospek tuan-tuan tadi. So ini maklumat yang pertama. Dapat tuan-tuan maklumatnya. Okay, terima kasih Puan Ira. Okay, next. Saya bagi juga contoh. Selain daripada Google tadi, saya bagi juga contoh Facebook. So tadi ialah siapa yang pergi ke Google, kenapa mereka ke Google, dan trend orang yang tengok Google tadi. Okay, yang kedua ni, saya tunjukkan kepada anda siapa yang pergi ke Facebook dan juga bagaimana apa trend-trend ataupun aktiviti mereka ke Facebook. Kita buat perbandingan lah supaya tuan-tuan akan lebih faham maksud yang saya nak sampaikan. So dekat Facebook ni, biasa kita buat apa? Kita akan pergi bersosial. So di sinilah Facebook ni sebagai platform untuk bersosial. Jadi biasanya kita pergi Facebook ni bukan cari maklumat pun, tapi kita cari benda-benda yang sedang trending pada ketika ini. Maka di situlah perlunya tuan-tuan membuat konten viral. Okay? Dan mereka akan cari apa yang sedang trending, apa yang sedang viral, ataupun mereka nak tengok kawan punya aktiviti, mereka nak tengok mereka punya idola, public figure, ataupun isu-isu semasa dan sebagainya. Jadi untuk membeli ni sebenarnya Facebook ni tempat untuk kita buat trafik sebenarnya. Untuk mereka pergi ke kita. Okay? Daripada stranger, kita nak jadikan mereka sebagai prospek. Sebab tu saya nak bezakan antara Google tadi dengan Facebook. Jadi kalau tuan-tuan nampak tadi, dekat Google, mereka akan membuat pembelian. Mereka ni dah ada keputusan. Tapi bila dekat Facebook, mereka ni banyaknya lebih kepada bersosial lagi. Bersosial ataupun cari yang trending, yang viral dan sebagainya. So di sinilah juga kita sebagai peniaga akan sentiasa up to date. Okay, up to date status kita dan sebagainya. Supaya apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka ni, okay, akan terus mereka hadamkan. Kita akan kena selalu orang kata zikirkan lah, selalu bagi dia duk dengar selalu ataupun share selalu benda ni supaya dia akan selalu nampak dekat newsfeed dia. Lama kelamaan daripada tak kenal dia akan jadi kenal, daripada tak tahu dia akan jadi tahu. Ini pentingnya Facebook tadi. So Facebook ni lebih tepatnya lah kita katakan sebagai untuk kita cari trafik, daripada tak kenal jadi kenal kepada kita. Okay, saya terus. Okay, so dekat Facebook ni juga kita ada likers dan ada followers. Jadi mereka yang pergi ke Facebook biasanya lah kalau kita dah like, so automatic mereka akan dapat notification dan sebagainya. Jadi di sini kita akan sentiasa alertkan mereka adanya produk terbaru, info terbaru, maklumat terkini kepada followers kita. Sebab tu ada status ataupun newsfeed. Tapi dekat Google dia tak ada. Dia tak ada yang macam notification dan sebagainya ni. Cuma kita selalu update jugalah dalam website kita nanti untuk post maklumat terkini, tapi bukan kerap. Sebab kita tahu mereka yang datang ke Google ni adalah mereka yang ingin membuat perbandingan, mereka ingin membuat pengesahan dan mereka ni memang sedang nak membeli. Tapi dekat Facebook mereka ni masih untuk bersuka-suka, jalan-jalan, jalan sana, jalan sini lah, lebih kurang macam tu. Okay, Facebook ni juga yang kelima ialah sebagai tempat untuk prospecting. Okay, jadi di sinilah tuan-tuan kena selalu update. Okay, saya nampak ada satu komen daripada Puan Anira, marketplace. Betul. Salah satu sebab kenapa diwujudkan marketplace, kerana sebenarnya Facebook nak kita update semua perniagaan tu di satu tempat. Jadi kita pun akan pergi, kalau kita punya kita punya mood ingin membeli, automatik kita akan pergi ke marketplace. Tapi tuan-tuan boleh tanyalah bagaimana trend marketplace tadi, sama ada mereka akan membeli di situ ataupun dalam tuan-tuan punya posting sendiri. Jadi di situ tuan-tuan boleh buat perbandingan, ada kelebihan
dan dia ada pro and con, masing-masing ada pro and con, tapi bergantung kepada strategi kita. Dia kena, kata kuncinya memang kena marketing secara berterusan. Okey, tapi apa kira Facebook ni kita akan buatkan sebagai traffic kita untuk dapatkan customer. Okey, so next saya nak kongsikan kepada anda bagi dua gambaran bagaimana benda ni ataupun proses ni berlaku. Okey, pertama, so ini katakan adalah anda ataupun sebagai penjual. So lepas tu ini adalah prospek kita ataupun daripada stranger, kita jadikan mereka prospek. Okey, so kita biasanya kita akan buat posting. Okey, kita akan buat posting dekat Facebook. So itu kita panggil sebagai traffic. Okey, sebab apa? Kita nak tarik mereka, sama ada tarik mereka untuk awareness, kesedaran, untuk tahu yang kita ni wujud, hadir, ataupun kita nak tarik mereka ni untuk like kita punya konten, ataupun kita nak tarik mereka ni datang ke grup kita, ataupun kita nak tarik mereka ni masuk ke WhatsApp kita, WhatsApp group, ataupun kita nak tarik mereka ni datang ke website kita. So apa kira dekat FB ni lebih kurang untuk tarik mereka. Okay, so bila prospek ni dah tahu, okay, so mungkin dia dah lupa dan sebagainya, ataupun mungkin dia pernah nampak iklan sana iklan sini. So kebiasaannya mereka ni, kalau mereka ada engagement dengan tuan-tuan, maka dia akan PM terus. Dia akan PM terus tuan-tuan. Ataupun mungkin mereka ni biasanya akan buat search, macam pengesahan dan sebagainya. Yang seperti saya katakan tadi, apabila dia search, selalunya mereka akan gunakan Google. So masa mereka Google tu lah pentingnya tadi. Okay, copywriting yang bersesuaian ataupun keywords yang bersesuaian untuk menghalakan mereka ni pergi ke posting tuan-tuan ataupun pergi ke senarai Google listing tuan-tuan tadi. Ini pentingnya apabila mereka Google. Jika mereka tak Google tapi mereka balik pergi FB tadi, tak ada masalah, cantik. Tapi jika mereka Google, kita nak nama kita tu naik dalam kita punya dalam top 10. Okay, contoh saya bagi. Macam saya di UTC Sentul. Jadi apabila mereka Google, mereka akan type 1XOX Sentul. So apa yang akan keluar? Of course, dia akan keluar antara top 5. Satu ialah iklan berbayar under 1XOX, ataupun mungkin ada dealer-dealer yang buat iklan berbayar. So 2, 3, 4 tu ataupun 5, di situlah akan ada company kita terselit. Sebabnya kita dah faham berkenaan Google punya pencarian bagaimana. Jadi kita sesuaikan pencarian tu tadi, maka akan menepati apa keperluan pencari tadi ataupun prospek yang mencari tadi. Itu pentingnya Google listing. Okay, so bagaimana prospek mencari kita? Ini kena tanya tuan-tuan. Okay, yang pertamanya, kita kena daftarkan kita punya perniagaan di Google listing. So daftarkan perniagaan kita. Siapa yang belum daftar lagi, sangat-sangat digalakkan untuk daftar. Macam tadi ada puan penama Fudia tanya, boleh ke guna alamat rumah? Gunakan saja alamat rumah, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya ada lokasi untuk mereka, bila mereka cari saja ada lokasi tertera dekat situ. Jadi sebab apa? Kenapa saya katakan letak saja lokasi walaupun rumah, mereka takkanlah ke rumah juga. Kita boleh buat appointment. Okey. Jadi sebab contohlah, katalah Puan Fudia ni duduk dekat Johor Bahru. Okey, ada customer area Johor sedang mencari. So bila dia search saja perkhidmatan Puan Fudia tadi, maka dia akan ambil yang paling dekat dengan lokasi dia. Google ni akan bagi cadangan yang paling dekat dengan lokasi dia. Sebab tu bila kita buka Google, ada maklumat lokasi. Kalau yang tak ada lokasi ni, maka dia akan duduk bawah lah. Okay, macam mana benda tu berlaku? Kejap lagi saya akan kongsikan dia punya point. So yang keduanya, kita juga daftar web. Okay, sama ada kita ada website sendiri, itu yang sangat-sangat disarankan lah. Jika tak ada masalah, kita juga ataupun Google juga, dia ada offer web percuma kepada anda. So bagusnya web ni, kalau boleh buat web tu, masukkan maklumat perniagaan tuan-tuan, jadikan seperti website sendiri. Sebenarnya dia adalah sangat works, walaupun percuma, tapi kalau kena cara, dia akan memberi pulangan yang sesuai kepada puan-puan juga. Okay, yang ketiganya, di sinilah lebih advance ni. Lebih advance-nya ialah tuan-tuan
dan puan-puan kena mula fahami apa itu SEO ataupun Search Engine Optimization. So benda ni adalah enjin carian secara percuma yang ditawarkan oleh Google. Cuma yang ini dia agak lambat lah untuk memberi penghasilan kalau tuan-tuan nak cepat. Sebab dia kira macam manual. So kita kena selalu buat copywriting yang ada perkataan-perkataan tertentu tu kena masukkan dalam tuan-tuan punya copywriting. Apa saja posting yang tuan-tuan buat, perkataan tu kena ada supaya maklumat yang tadi tu akan dapat dicari oleh Google. Jadi SEO ni dia panjang sikit. Tapi kalau tuan-tuan ada sedikit peruntukan, maka gunakanlah SEM ataupun Search Engine Marketing. So SEM ni kalau tuan-tuan gunakan, contohnya lah bila mereka Google saja, perkhidmatan tuan-tuan tu akan diletakkan atas sekali. Mana yang percuma tadi di bawah. So siapa yang berbayar, dia punya queue up tu mungkin dalam top 10, 5 teratas tu berbayar. Kalau projek-projek yang famous, memang akan banyak buat iklan-iklan berbayar. So mereka akan diletak atas sekali. So kita yang percuma ni bukan tak dapat bahagian top 10, cuma kita kena usaha lebih dekat SEO tadi. Okay. So setakat ni dapat tuan-tuan untuk 20 minit yang pertama ni. minit pertama kita dah 40 minit. Okay, dapat. Alhamdulillah. Okay, so saya ingatkan sekali lagi. So sekiranya tuan-tuan dah buat Google listing, saya nak bagi gambaran sebab kita ni guna konsep zero cost marketing. So bila tuan-tuan dah faham flow ni, kita buat traffic dan mereka akan search melalui Google. Sebenarnya apa kira di sini adalah pentingnya Linktree, MyLink, Facebook ataupun apa sajalah yang berkaitan, dan tuan-tuan kena bawa mereka, tarik mereka pergi ke WhatsApp. Itu pentingnya. Okay. So terus saya kongsikan slide ringkas. Ni jangan risau, kalau laju pun sebenarnya dia sangat-sangat mudah lah. Tuan-tuan akan boleh follow sebenarnya. Okay. Saya kongsikan skrin ni. Okay. Macam mana nak buat Google My Business. Okay. Pertama sekali, tadi saya adakan. Okay. Pertama sekali, contoh okay, kita cari 1XOX. Contoh. Okay. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini. Okay. Google search. Okay, so kalau tuan-tuan perasan kat sini, okay, atas sekali ni, dia akan tunjuk lokasi. Sebab tu pentingnya kita kena daftar Google listing. Sebab, inilah saya maksudkan tadi, lokasi. Okay, dekat bawah ni, dia ada tulis advertisement. So, mereka ni menggunakan khidmat berbayar. Dia buat iklan berbayar untuk 1XOX ni, online. Sebab tu dia punya nama atas sekali. Okay, contoh 1XOX Sentul yang kedua ni, ini pun antara yang famous lah. Okay, dan 1XOX Sentul. Lepas tu dia bagi Waris Keramat. Jadi dekat sini ada, kalau tuan-tuan nampak, ada website, ada direction. So bila ada direction ni, bagusnya maka customer tahu mana yang paling dekat dengan dia tadi. Ataupun mana yang dia boleh akses. Sebab tu pentingnya Google listing ni tadi. Tapi satu lagi, kalau kita ada website, dia juga akan memberi kelebihan. Kita klik website. Sebab mereka akan terus dapatkan maklumat daripada website tersebut. Maka kita buka website, kita tengok apa yang berlaku dekat website tadi. Okay, website tadi. Ini dia website tadi. Okay, so kita klik websitenya, dia akan keluar maklumat perkhidmatan yang disediakan. Ini saya maksudkan tadi. So di sini tuan-tuan boleh letak gambar, katalah jual kek, letak gambar kek, gambar tudung dan sebagainya. Lepas tu letak je kat sini, update tadi. Okay. Lepas itu mereka berminat, tekan call now. Dan kita pun minta customer yang dah pernah datang kita uruskan, minta mereka buat testimoni supaya kita dapat trust yang lebih lagi. Ini adalah website. Ini gambar-gambar galeri yang ada dalam kita punya website. Ini contoh. So macam mana nak buat? Itu pertanyaan ni. So macam mana nak buat? Pertama sekali, tuan-tuan pergi ke Google. Okay, buka saja Google ni. Dekat sebelah kanan ni perasan tak ada 1 titik 9 titik. Dekat Google tu ada 9 titik. Okay, boleh follow
tekan saja 9 titik tu, tekan My Business. Google My Business. Kalau tertinggal jangan risau sebab slide kita dah siapkan untuk anda semua follow. Rakaman pun ada sekali. Okay. So dekat sini, so bila tekan Manage Now ni, sama ada dekat kanan ni pun boleh, sebelah kiri ni pun boleh. So tekan Manage Now. Okay. Dekat Manage Now ni, okay, tuan-tuan masukkan nama perniagaan. Contohlah tuan-tuan nak jual apa? Sambal pedas. Contoh. Okay. Create. Okay. Saya suka letakkan kawasan sekali. Saya suka letak kawasan sebab orang tahu saya berada di mana. Itu sebagai identiti. So bila dah ada ni, dia akan pergi ke page seperti ini. So masukkan kategori tuan-tuan. So apa dia? Food. Food apa? Food producer, manufacturer. Klik, pilih sajalah salah satu daripadanya. Katalah producer. Okay. Lepas tu klik next. Okay, selesai tuan-tuan klik next. Okay, lepas tu dia akan tanya, do you want to add location customer can visit? Ini terpulang, sama tak letak pun boleh, nak letak pun boleh. Tapi saya cadangkan letak supaya mereka tahu lokasi tuan-tuan ada di mana. Jadi mereka boleh akses. So kita letak yes. Okay, so bila kita letak yes, kalau tak letak pun tak ada masalah. Tapi nanti kemudian boleh letak kemudian. Okay, so kita masukkan alamat. Okay, jalan, kita masukkan jalan 3/48A, contoh. Okay, lepas tu bandar baru Sentul. Okay, postcode kita masukkan postcode. Okay, city Sentul. Okay, Kuala Lumpur. Okay, contoh kita masukkan. So dia akan, is this your business? So kena cari dalam pilihan. None of this. So, ini tak apa, nanti you akan buat pilihan lah. Lepas tu dia akan suruh pilih, drag mana tempat yang paling dekat dalam kawasan kita tu. Contohnya, so kita cari, ini dia. Okay, betul. Okay, do you provide delivery or home? Ini kalau kita ada buat delivery. Atau home visit dan sebagainya. So, yes, kita letak yes. Ini untuk capaian, ke mana yang kita boleh pergi. Ini type sajalah, katalah setapak. Okay, setapak. Lepas tu mana lagi? Ceras. Kita boleh hantar sampai ke Ceras contohnya. Lepas tu saya boleh hantar juga pada sampai Seremban contohnya lah. Type saja. Okay, tekan next. Okay, lepas tu masukkan nombor telefon tuan-tuan. Pastikan ni Malaysia. Tekan nombor telefon 111-361-2000. Okay. Dan di bawah ni ada juga pilihan untuk masukkan website. Jika tuan-tuan tak ada website, masukkanlah link Shopee ke, masukkan link Tree semalam tu pun boleh, My Link tuan-tuan tu pun boleh, apa saja yang ada link, Facebook link pun boleh. Lepas tu, ataupun get free website based on your info. So dapatkan website, tekan next. Okay, ni sangat mudah tuan-tuan. Saya tunjuk ni bukan apa, supaya you akan berani nak try. Sebab ada orang dia dah tahu dah, tapi kadang takut nak tekan, takut berlaku kesilapan. Tak ada masalah. Benda ni sangat-sangat mudah. Sebab tu saya tunjukkan kepada anda malam ni, supaya you boleh try lepas ni. So you have been verified. Okay, you can manage. Okay, kita dah verified, so kita tekan next. So bila kita tekan next, kita update maklumat perniagaan kita. So kita tekan open. Katalah kita ambil 12 tengah hari, 12 ni sampai pukul berapa. So kita masukkan maklumat kedai kita, pukul berapa kita buka. So tuan-tuan update. Okay, update pukul berapa sampai pukul berapa lah. Okay, lepas tu tekan, saya lupa masukkan, katalah 24 jam. Okay, masukkan maklumat ni lah, pastikan tuan-tuan masukkan maklumat ni. So tekan next. So sekarang dah update. So adakah tuan-tuan menerima message? Yang ini kalau boleh tak perlulah, sebab kalau anda dah biasa dengan Google ni, saya suggest terima message. Sebab memang ada customer akan PM melalui message. Jika tak, cukup untuk tak terima, jadi mereka akan dilinkkan melalui WhatsApp anda. Sebab message kat sini dia akan hantar melalui macam email jugalah. So ini ialah penerangan perniagaan. Saya lah tuan-tuan takut mencuba. Okey, Puan Liza. Berani kena berani cuba. Sebab jangan risau, dia kalau tekan ni, dia Google, Facebook semua dia memang buat step by step. Kalau dia tak lepas tu, dia akan ada bagi tanda merah ataupun signal. Dia jangan risau, try saja. Okay, so add business description, penerangan berkenaan perniagaan kita. Okay, menjual contohlah
menjual sambal pedas sekitar Kuala Lumpur. Okay, contoh. Okay, then next. So, bila dah tekan next, tuan-tuan masukkan gambar lah. So, bila klik gambar ni, dia akan terus pergi ke tuan-tuan pilih. Cuma dekat gambar ni, saya cadangkan, jangan letak gambar yang tak ada tajuk. Contohlah, mungkin tuan-tuan Google kan gambar tu kan. Pastikan, contoh macam ni. Gambar ni pastikan di type. Kerana ini pun sebahagian daripada SEO nanti. Contohlah, gambar ni gambar sos. So, type kat sini sos pedas. Sambal pedas. Jangan tulis, jangan biarkan ia tanpa, contoh, sambal ni. Jangan, kejap jangan biarkan dia tanpa tajuk lah. Macam tadi tu, saya bagi contoh macam tadi ni. Okay. Ini gambar yang saya Google. Ini, nampak tak number ni? Kalau boleh, rename dulu. Okay, rename. Lepas tu baru masukkan dalam. Okay, rename dulu. Katalah ni nasi lemak. Okay, rename dulu. And then baru kita add dalam kita punya website tadi. So, dia pun akan keluar. So, yang tadi padam. Okay, dan tekan next. So, yang ini part ni skip. Ni skip ya. Claim ni skip. Then, kita pun dah start. Almost ready. Okay, so, bila ni dia akan ada paparan seperti ini. Nanti akan ada satu postcard. Google akan hantarkan ke alamat rumah kita tadi. Ataupun alamat perniagaan. So, postcard tu nanti kena key in. Untuk dia buat pada tuan-tuan. Okay, so ini dah kira Google listing tuan-tuan dah siap. Okay, tinggal lagi tunggu verification. So, sampai ni dapat tak tuan-tuan? Ada siapa yang follow? Alhamdulillah. Tuan Ainuddin, Alhamdulillah. Okay, dapat. Okay, sebelum saya terlupa, nanti akhir kelas ni pastikan anda isi maklumat berkaitan untuk kehadiran dan juga saya akan buat cabutan siapa yang akan dapat kelas percuma, seminar percuma, bukan kelas percuma ya. Okay, Mak Liza dapat. Okay, selesai yang ini, kita pun buat website. So, dekat sebelah kiri ni ada banyak button. Tuan-tuan pergi ke semua button ni, tengok bahagian website. Nampak tak website? Tekan website ni, so kita nak create website kita sendiri. So, now tema, ada edit, ada foto, ada more. So, dia akan ikut step ni saja. Dan website kita ni pun sebenarnya dia dah buatkan sesuai dengan apa yang kita bagi maklumat pada awal tadi. So, nampak tak? Sambal pedas sentul, lepas tu maklumat berkaitan. So, kita nak tukar color, tekan. Tekan dekat tema ni, kita nak color apa? Carilah color yang sesuai. Ni, dia, tema dia, template ni percuma tuan-tuan. Jadi of course di pilihan tak banyak lah. Katalah kita ambil color ni. Nampak tulisan pun berubah. Dia punya tema seperti itulah. Lepas tu bila kita rasa ni sesuai, kita tekan right. Okay. Lepas tu kita tekan lagi yang kedua edit untuk tulisan. Okay. Pada tulisan ni kita nak tukar yang mana? Ni description ni nak tukar tak? Katalah pengedar tunggal sambal pedas. Okay. So, itu tajuk di sebelah kanan ni. Nampak tak? Sambal pedas sentul. Lepas tu di bawah tu penerangan perniagaan anda. Lepas tu di bawah ni boleh type lagi. Okay. Personalize the header for the summary section. Ini. Okay, type. Okay. Sambal. Okay, kita tengok di bawah mana dia keluar. Sambal pedas. Okay, sambal pedas homemade. Okay, contoh. Okay. Lepas tu kita turun lagi. Okay, summary body. Okay, ini tell customer about the product and service that see you part. Okay, apa maksud dia? Kita mungkin ciri-ciri perniagaan kita lah. Apa yang kita tawarkan, buat macam mana. Okay, sambal buat homemade. Lepas tu cili segar. Contohnya lah. Ni kalau panjang ambil masa pula. Okay, tekan right. Okay, dan kita tengok dia punya hasil. Ni belum tukar gambar lagi. Gambar belum tukar lagi. Okay. Ni bawah nampak. Okay. Sambal pedas. Lepas tu homemade. Lepas tu ni penerangan panjang lah. Tuan-tuan kena buat penerangan panjang kat sini. Lepas itu, dekat sini ada header kan. Edit header ni tukar. Okay, tukar dia pergi ke
produk yang tuan-tuan sediakan tadi. Contohlah, contoh. Okey, contohlah nasi lemak tadi. Okey. Dia pun dah tukar. Okey. Okay, ini dah siap. So tadi galeri dia tak sama dengan header. Header ni lain. Galeri lain. So ni dah kira siap lah ni. Ini adalah website tuan-tuan. So nanti lepas tu tinggal lagi tuan-tuan update saja maklumat berkaitan di tepi ni. Ini tak perlu risaulah, tak perlu edit sangat. Cuma yang paling penting dekat yang 3 utama tu saja. So nanti tuan-tuan boleh edit maklumat ni. So macam mana nak kongsikan tuan-tuan punya website ni? Sekejap ya, button ni tak nampak ni. Okay. Okay, tuan-tuan pergi ke mana ni punya website ni. Ini maklumat konteks semua dah ada, direction pun dah ada. Ini maklumat buka. Okay, semua dah update. Cun. Okay. Ini tuan-tuan bahagi kepada kawan-kawan tuan-tuan. Bila mereka dah tuan-tuan dah serve mereka, bagi kepada mereka maklumat ni. Okay, get direction. Mana kongsi tadi tu sudah hilang pula ni. Okay. Okay, ni dia. So, see your profile. Okay. So, dia akan keluar seperti ini. Okay, inilah dia. So, dapat tuan-tuan? Ini contoh. Okay, so itu saja untuk malam ini. Untuk perkongsian kita, jangan risau. Ada slide kita akan sediakan dan rakaman pun tuan-tuan akan boleh follow. Tapi dekat slide tu pun tuan-tuan akan boleh dapat lah. Jangan risau. Okay, so itu saja. Ada pertanyaan, saya bagi 2-3 soalan lah. Kot-kot ada pertanyaan, kita kongsikan kepada anda. Okay, so kalau tak ada pertanyaan, tak apa. Saya nak buat cabutan, okay, kepada yang membeli lah. Okay, seminar saya janjikan ada tiket percuma untuk anda. Cuma saya tak boleh bagi tiket tu free. Saya kena bagi tiket tu selepas tuan-tuan beli. Dapat, kena buat web baru dia. Yes, betul tuan. Okay puan. Send semula link kehadiran. Okay, link kehadiran. Sekejap ya. Saya punya... Tak apa, nanti kita akan bagi melalui admin. Ada tadi dalam chat tu. Okey, di sini ada 3. Okey. Di sini ada 3. Tak nampak. Okey, sorry, tak nampak ni. Saya kena off video ni. Okey, di sini ada 3 nama lah yang menghantar. Ada yang membeli, kita tak dapat trace siapa yang membeli tu sebab dekat saya ada 4 orang, saya tak tahu siapa. Cuma yang dalam grup ni, yang saya tahu yang bagi nama ada 3 lah. So ini adalah mereka yang membeli 3 tiket seminar tadi. So ada 1, 2, 3. Jadi saya kenal lah siapa mereka bertiga ni. Cuma boleh tak siapa yang bagi komen yang pertama, okey, saya akan bagi cabut. Saya akan cabut nama tu ikut berdasarkan komen tuan bagi dalam ni. Siapa yang bagi komen pertama, tuan pilih nombor 1 hingga 3. Tuan pilih nombor 1 hingga 3. Komen pertama tu saya akan cabut nombor dia dan kita tengok nama siapa yang beli. Bagi nombor 1 hingga 3. Okey, nombor 2, Puan Liza dah bagi jawapan nombor 2. So, kita tengok nombor 2 nah. Okey, nombor 1 tak apa, nombor 2 kejap saya buka. Kita buka nombor 1 dulu. Nombor 1 yang tak dapat lah. Yang dapatnya nombor 2 lah. Ingat, pemenangnya ialah nombor 2. So, nombor 1 namanya Aziz Sulaiman. So, Aziz Sulaiman, dia dah beli tiket. Alhamdulillah, cuma dia tak dapat lah tiket percuma. So, jumpalah pada seminar nanti. Okay, itu yang pertama, Aziz Sulaiman. So, nombor 3, nama dia ialah Puan Hawa. Okay, Puan Hawa pun tak dapat lah untuk tiket percuma. Mereka dah membeli, cuma tak dapat untuk tiket percuma. Tak ada masalah. Terima kasih untuk support program yang yang dianjurkan oleh Dato' Fadilah Kamsah. So, siapa pemenang dia? Yang nombor 2 ni. Okey, kita tengok siapa nombor 2 ni. So, nombor yang menang ialah nama dia ialah Wan
Wan Ainuddin. Jadi Wan Ainuddin, nanti PM kepada admin grup anda, kita akan refund sebanyak RM39. Okey, tiket berkaitan. Okey. So itu saja tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama kita dalam kelas percuma selama 12 sesi. Alhamdulillah, besok adalah kelas terakhir untuk bulan Ogos. Siapa yang baru masuk pada pertengahan bulan, jangan risau. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan kelas berkenaan dengan WhatsApp selama 2 minggu. Siapa yang ada dalam kelas ni, dalam grup yang sedia ada, so anda juga sangat dialu-alukan untuk join lagi pada bulan hadapan kelas-kelas kita, sebab tuan-tuan dah dapatkan SIM card tu sekali je. Tapi kelas semua selepas ni percuma sehingga bulan berikutnya. Tak ada masalah. Kita akan alu-alukan anda semua untuk bersama-sama. Dan sebelum tu, kami juga akan buat lagi free view pada bulan ini, minggu ini, hari Jumaat. Jadi minta tolong untuk anda kongsikan link-link untuk grup info kita supaya lebih ramai lagi kawan-kawan dapat join kelas percuma selama 12 sesi ini. So sekiranya tuan-tuan rasa ini sangat-sangat bermanfaat, maka kongsikan kepada kawan-kawan lah untuk mereka join kelas percuma. Okay, sekiranya ada teguran, kritikan dan sebagainya, saya sangat mengalu-alukan tuan-tuan boleh PM kepada admin untuk kami tambah baik program kami supaya menepati kumpulan sasar lah. Kena ingat, kelas kita ni bukan advance, masih dalam peringkat basic saja. Sebab tu kita nak bantu mereka yang tak ada kemahiran lagi lah, ilmu berkenaan dengan digital marketing asas ni, kita nak bantu mereka belajar. Apabila mereka dah faham, maka mungkin mereka akan boleh buat keputusan lah. Mereka nak join kelas yang berbayar tu, mereka takkan rasa rugi dah lepas ni. Sebab ini pengalaman saya. Kadang-kadang kita pergi kelas berbayar, tapi dekat kelas berbayar tu mungkin dia terlalu advance. Kita tak dapat nak catch up apa yang dia kongsikan. Sebab tu kita buat kelas basic supaya tuan-tuan nanti bila pergi level advance, tapi saya tak anjurkanlah kelas advance, okey? Kelas advance, maka tuan-tuan akan rasa berbaloi dan tuan-tuan boleh follow modul-modul yang mereka sampaikan. So itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua yang hadir untuk malam ini. Saya ada komen saya tak baca, maaf ya. Tahniah Wan, thank you Kak. Saya berminat cuma tak dapat nak beri komitmen penuh. Okey, tak apa. Baik tuan, saya akan share. Okey, minta kongsikanlah kepada rakan-rakan yang lain ya. Okey, program kita. Okey, Alhamdulillah. So itu saja, saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, kejayaan dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilindungi daripada serangan COVID-19, dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Itu saja daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi besok kelas design untuk beginner tapi design gaya pro. Besok kita akan belajar buat untuk tuan-tuan punya first posting untuk 16 September Hari Malaysia. Kita akan buat posting yang menarik, saya akan bagi hadiah untuk anda nanti. So besok datang kelas. Itu saja, kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey tuan-tuan, assalamualaikum. Terima kasih semua.